Terima kasih Tuan Pengerusi. Terima kasih kepada semua ahli-ahli parlimen yang terlibat dalam perbahasan usul pindaan rang Undang-Undang Perbekalan 2021 meminda jadual di bawah PM57(2) bagi mengurangkan peruntukan kepada bekalan B47 Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Bagi pihak kerajaan, saya dengan rendah hati memohon persetujuan dan sokongan daripada ahli-ahli yang berhormat di Dewan Yang Mulia ini untuk meluluskan bajet Jabatan Komunikasi Komuniti ataupun yang dikenali sebelum ini sebagai JASA, iaitu sebuah agensi yang telah JECOM yang telah dijenamakan semula daripada agensi asal ataupun Jabatan Hal Ehwal Khas ataupun JASA. Jika mengambil kira daripada permohonan asal yang telah dibuat oleh kementerian berjumlah 128 juta melibatkan 948 orang kaki tangan dan diperakukan oleh Kementerian Keuangan sebanyak 85.5 juta bagi 500 kaki tangan kontrak. Pengurangan yang saya bentangkan hari ini iaitu sebanyak 40.5 juta adalah pengurangan yang cukup besar, iaitu pengurangan sebanyak 45 juta. Saya ingin menarik perhatian ahli-ahli yang berhormat sekalian. Penolakan usul ini akan menyebabkan jumlah yang diluluskan kembali kepada jumlah yang asal, iaitu 85.5 juta ringgit Malaysia. Oleh sebab itu, sokongan ahli-ahli yang berhormat adalah sangat penting bagi membolehkan penubuhan JECOM dengan perbelanjaan yang cukup kos efektif sebanyak 40.5 juta. Pada bulannya, jasa telah ditubuhkan. Sejarah jasa telah ditubuhkan pada tahun 1959 atas nama Bahagian Hal Ehwal Khas dan telah dijenamakan semula pada tahun 2004 dengan nama JASA dan telah dibubarkan pada tahun 2018 oleh Kerajaan Pakatan Harapan melalui mesyuarat Jemaah Menteri yang telah dibuat pada ketika itu dan digantikan dengan satu inisiatif Komuniti Harapan Malaysia oleh Menteri pada ketika itu. Penjelasan. Bagaimanapun Kerajaan Perikatan Nasional pada 25 Mac 2020 di bawah pengawasan telah menubuhkan JASA dengan di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Walau bagaimanapun terdapat maklum balas. Maaf ya, sekejap ya yang berhormat. Maklum balas yang memerlukan perhatian terhadap pengujudan semula jasa atau JECOM dari pelbagai pihak dan hasil kompromi, maka agensi ini telah dijenama dan distruktur semula dan dikenali sebagai Jabatan Komunikasi pada 20 Disember 2020 dengan matlamat tertentu. Matlamat agensi ini iaitu JECOM ialah bertujuan untuk membangunkan komuniti khususnya di peringkat akar umbi yang mengamalkan budaya ilmu, berkemahiran digital dan menghayati makna dan fokus patriotisme dengan menggunakan pendekatan penghak upayaan community atau community empowerment. Untuk makluman ahli yang berhormat, sebentar lagi ya yang berhormat, peranan JECOM ini adalah untuk membina ekosistem community digital seperti yang pertama mempercepatkan migrasi. Ini fungsi JECOM yang akan ditubuhkan ini, iaitu mempercepatkan migrasi ke dunia digital bagi mereka yang belum menceburinya. Yang kedua, meningkatkan kemahiran digital bagi mereka yang telah menceburinya. Yang ketiga, meningkatkan pencapaian digital bagi mereka yang telah memiliki kemahiran. Yang keempat, melonjakkan dengan sepenuhnya bakat-bakat tempatan. Dan yang kelima, melaksanakan program masyarakat pintar di kalangan komuniti akar umbi. Dan yang keenam adalah menyedarkan komuniti tentang disinformation dan keselamatan cyber. Yang berhormat, sahabat saya. Syalam dulu. Terima kasih Tuan Menteri, Yang Berhormat Menteri. Terima kasih kerana membuktikan bahawa dakwaan Arau adalah tidak berasas. Kerana dia menyatakan bahawa tak ada jasa, maka perang Iraq dulu telah menimbulkan banyak kekeliruan. Sedangkan Yang Berhormat Timbalan Menteri tadi menjelaskan bahawa pada ketika itu jasa telah pun ada, dah lama dah ditubuhkan dan hanya dinamakan sebagai jasa penjenamaan baru pada 2004. Maka hujah Arau tu saya minta ditarik baliklah kerana mengelirukan Dewan. Yang kedua, saya ucapkan tahniahlah kepada Yang Berhormat Menteri yang banyak mereka
macam-macam punya alasan untuk mewujudkan jasa, ya. Sedangkan kita semua tahu yang soal nak buat digital punya community lah, apalah bukan dalam tugasan jasa. Jasa yang diberikan di dalam sini penjelasannya adalah untuk nak ada hubungan dengan komuniti di antara kerajaan dengan rakyat. Itu peranan jasa, nak menjalankan propaganda kerajaan yang mereka rasa, kerajaan rasa Jabatan Penerangan tak efektif. RTM tak efektif, semua pegawai-pegawai penerangan semua tak efektif kerana mereka bukan anggota parti. Jasa telah memperuntukkan tanya soalan sebagai bawah perkhidmatan, bekalan perkhidmatan. It will be outsourced to cyber troopers from UMNO. Salam. Boleh Salam ni tak faham. Salam ni dia tak faham. Beza dengan bersemuka dengan siaran. Timbalan Menteri. Sekali-sekali sama, lebih kurang sama. Ya. Saya cuma nak tanya Timbalan Menteri, kami memang fahamlah apa yang dikatakan fungsi jasa. Tapi kami ada saya ada satu soalan. Kalau faham bagus. Ya. Adakah nak pewujudan semula jasa ini bermaksud kerajaan rasa jabatan-jabatan ataupun agensi-agensi yang sedia ada ni tidak dapat menjalankan tugas mereka? Adakah ini satu penghinaan kepada penjawat awam sekarang? Ya, macam rukun tetangga. Timbalan Menteri tamat. Tuan Pengerusi, ingin saya nyatakan di sini bahawa matlamat yang telah ditentukan bagi jabatan yang baru ini yang telah dijenamakan semula, iaitu daripada jasa kepada JECOM, sebenarnya adalah berlandaskan kepada Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara sebagai teras utama, iaitu matlamat utama JECOM adalah untuk membangunkan komuniti, khususnya di peringkat akar umbi yang mengamalkan budaya ilmu, berkemahiran digital, yang iaitu merupakan satu era baru yang terdapat di dalam negara kita dan di dunia global hari ini, dan menghayati makna dan fokus patriotisme dengan menggunakan pendekatan penghak upayaan komuniti ataupun community empowerment. Dalam arti kata sebenar, peranan JECOM adalah untuk membina dan mengukuhkan ekosistem komuniti digital. Yang Berhormat bangkitkan tadi bahawa agensi-agensi lain tidak berkesan, itu bukanlah merupakan satu yang bukanlah satu kebenaran, kerana yang penting sekali ianya bersifat komplementari, kerana apa yang penting ialah kerajaan bukan saja dapat mewujudkan polisi-polisi yang baik untuk rakyat, bukan saja dapat melaksanakan strategi-strategi untuk membangunkan negara kita dengan baik, tetapi yang penting haruslah difahami oleh rakyat di bawah sana, kerana ketidakfahaman terhadap perkara-perkara ini akan menyebabkan kekeliruan seperti mana yang berlaku suatu ketika kita ada pelaksanaan GST tetapi memandangkan ianya tidak dipahami sebaiknya oleh rakyat, maka akhirnya GST terpaksa dibatalkan, dan ini telah memberikan harap kerajaan sekarang laksanakan baliklah. Perkenalkan baliklah GST. Terima kasih. Saya ingat itu silakan. Yang Berhormat Timbalan Menteri sedikit dari Batu Kawan. Yang Berhormat Timbalan Menteri sedikit dari Batu Kawan. Sedikit saja. Terima kasih Menteri. Terima kasih ahli-ahli yang berhormat. Ahli-ahli yang berhormat. Yang Berhormat Timbalan Menteri, saya nak tahu sahaja. Masalahnya ialah bahawa pindaan yang dicadangkan oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan dalam kertas pindaan hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang bersetuju sila kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju, maka pindaan disetujukan.